Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Kalau sebelum ini ataupun bulan lepas tak salah saya berlaku tular di media sosial berkenaan dengan wang tak dituntut. Ini apabila salah seorang penuntut membuat semakan di Jabatan Akauntan Negara, boleh mendapat wang tersebut dan menjadi heboh satu Malaysia dan semua berpusu-pusu ke Jabatan Akauntan Negara sehingga ke hari ini untuk membuat pemeriksaan adakah mereka mempunyai wang yang tidak dituntut dan bergegas ke sana untuk membuat tuntutan. Tetapi tak mengetahui bahawa sebenarnya ia tidak ada tarik luput ataupun tidak ada tamat tempoh. Sebenarnya bila masa saja. Tetapi dalam masa yang sama kita fikir kadang-kadang bila contoh kita simpan wang di sebuah bank dan kemudian kita dah tak aktif dah lama dah. Macam akaun tu dah tak ada dah, kata duit kita ke mana. Jadi inilah sebenarnya antara situasi yang mungkin kita boleh tuntut sebenarnya wang tersebut. Jadi bersama-sama dengan tetamu kita Timbalan Menteri Kewangan 1 iaitu Yang Berhormat Datuk Wira Osman Aziz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa. Ya. Ada. Alhamdulillah dia. Okey. Baik, Datuk, mungkin kita boleh mulakan berkenaan dengan istilah WTD ni, wang tak dituntut ni, kategorinya tu macam mana sebenarnya definisinya? Pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RTM yang beri ruang kepada saya pagi ini untuk menerangkan sedikit hal-hal yang berkaitan dengan wang tidak dituntut ni. Yang dikatakan wang tak dituntut ini adalah wang yang dimiliki oleh empunyanya itu mengikut Akta Unclaimed Monies Act pada tahun 1965 ni yang kena dibayar kepada mereka. Jadi dia ada tiga situasi yang menjadikan wang ni katanya tak dituntut. Pertama sekali, wang yang kena dibayar di sisi undang-undang kepada empunya diri itu tapi tidak dibayar dalam tempoh setahun. Contohnya macam gaji, bonus, dividen, komisen, upah, kemudian deposit. Deposit ni yang kita selalu dengar lah, selalu kan, macam contoh deposit meter elektrik, deposit air, benda-benda tu. Jadi kadang-kadang macam deposit ni kita masuk satu rumah, kita bayar deposit rumah ataupun deposit meter tadi. Lepas tu satu masa kita pindah. Bila kita pindah ke tempat lain. Jadi deposit itulah yang disimpan, mungkin contohnya macam TNB ke ataupun mungkin Jabatan Bekalan Air ke. Jadi dia orang nak pulangkan duit itu tak dapat sebab pertukaran alamat dan sebagainya lah. Jadi yang kedua ada berkaitan dengan simpanan tetap. Simpanan tetap ni yang tidak mempunyai arahan pembaharuan automatik. Macam tu juga. Jadi fixed deposit. Jadi dalam tempoh setahun itu maka agensi tersebut, tak kira sama ada bank ke, sama ada majikannya ke lah, dia kena lapor, dia tanggungjawab mereka ni, mereka kena ada simpan satu rekod. Kemudian mereka kena lapor kepada AG, Accountant General. Kemudian untuk tahun sebelumnya tu, katalah daripada Januari 2015 sampai 31 Disember 2015, rekod tu semua. Kemudian wang ataupun kutipan-kutipan yang tak dibayar itu mesti dipulangkan, dihantarkan kepada AG, Accountant General, Accountant Negara, sebelum 31 Mac tahun berikutnya. Situasi yang kedua adalah berkaitan dengan sesuatu akaun yang tidak dikendalikan oleh empunya diri 7 tahun, dormant. Selalunya berlaku macam zaman kita kecil-kecil dulu, kita ada bank di Pejabat Pos, dulu ada Bank Bumi Putra, dulu ada UMBC, dulu ada Bank of Commerce, dulu-dulu. Jadi mungkin baki kita RM10, RM50 itu. Jadi orang tak pedulikanlah akaun tu sebab mungkin buku pun dah hilang apa semua. Jadi wang-wang ini pun setelah 7 tahun maka bank kena juga hantar kepada AG. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ni adalah tentang pemiutang dagangan ni. Pemiutang ke, si berhutang ke. Contoh dia kata ada satu syarikat tu dia kena bayar kepada seseorang, mungkin baki perniagaan tertentu, tapi dia tak bayar. Tak bayar ni sebab dia macam-macam. Mungkin dia hantar duit cek tu tak sampai pos, dia pulang. Jadi itulah perkara yang ini adalah dalam untuk tempoh 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun tu kalau transaksi itu tak dibuat, maka kewajipan kepada orang yang kena bayar tadi ni mesti juga lapor dan hantar kepada AG. Betul. Ini situasi dia. Okey, tempoh masa tu maksimum 7 tahun atau ada lebih lagi tu? Tak, maksudnya tempoh masa tadi itu adalah hal-hal berkaitan dengan rekod. Rekod maksudnya bukan tempoh masa tuntut. Jadi macam kejadian contoh tadi macam kita kata simpanan kita dengan bank tadi. Dia bank ni selalu kalau kita ada akaun dengan bank,
tapi kita tak aktif. Yep. Nah, dalam setahun tu dia dormant kita kata. Tak ada transaksi langsung keluar masuk, tak ada. Tapi kalau dalam tempoh antara setahun ke 7 tahun, kita boleh pergi di bank itu. Maksudnya kita boleh activate balik akaun kita. Tapi katalah lama, macam dulu kita duduk Kedah, sekarang kita ada KL, kita pun tak pernah peduli akaun tu. Mungkin akaun tu pun baki sikit-sikit. Jadi lepas 7 tahun, kita dah tak boleh pergi bank dah. Bank dah hantar kepada AG. Itu maksud dia. Yang tu adalah situasi yang saya kata macam mana kejadian yang kata wang tak dituntut itu timbul. Jadi untuk maklumat juga kepada masyarakat lah. Hari ni AG Accountant General ni yang menjadi pendaftar kepada WTD ni menguruskan lebih kurang 55 juta records. Wow. Maksudnya contoh macam saya lah kata, mungkin saya sendiri seorang ada 5 akaun lama-lama. Puan mungkin 3-4 akaun. Jadi rekod-rekod itulah. Sebab kalau nak kira rakyat Malaysia pun kita kata sekitar 30 juta. Mungkin kalau satu orang ialah mungkin yang dah layak buka akaun ni, ada 2 akaun, 3 akaun, maka itulah yang menjadikan rekod yang sampai banyak ni. Jadi sebab itulah hari ini pun sampai 30 bulan Jun 2017 pun kita masih menguruskan sekitar 5.8 bilion. Jadi banyak jumlah wang dituntut yang diuruskan oleh pejabat Accountant General ni tadi. Wow, okey, baik. Dan bermakna kalaulah ada yang sedang tonton kita pagi ni, mami ke mamu pun duk tengok ni, duk kata macam, "Hoi, tak tahu boleh wang tak dituntut ni." Jadi kalau saya ni duk 15 tahun dulu ada akaun tu, boleh? Boleh. Dia asalkan rekod tu ada. Boleh tuntut. Boleh. Pergi saja. Maknanya kita pun tak ingat dah. Jadi kita pergi kat kaunter, kita just bagi apa maklumat ini. Sekarang ni bila kita hari ini menjadi satu tular lah, orang cakap tular. Jadi satu orang kata apa, fenomena baru di mana semua orang banyak bergegas ke pejabat Accountant General. Memang peranan pejabat Accountant negara ni adalah menguruskan wang tak dituntut. Kita ada 25 cawangan. Di Semenanjung 13, di Sabah, di Sarawak semua ni. Orang boleh pergi, rakyat boleh pergi ke pejabat Accountant General ni hanya bawa IC. Bawa IC, tunjuk. Yalah, cuma sekarang ni masalahnya orang queue panjang. Jadi di kesempatan ni saya juga nak maklum, oleh kerana sebelum ni kita tak kisah sangat dengan duit ini. Bila kita ada ke lapangan, kita pergilah. Janganlah kita rushing apa semua sangat sebab macam di pejabat Accountant General kita di Menara Maybank Kuala Lumpur ni, dia boleh uruskan sekitar 300 klien sehari. Jadi kalau sampai kita pergi ribu-ribu berpusu-pusu, dia mendatangkan satu masalah. Jadi kita boleh pergi ke pejabat Accountant General itu, kemudian kita cakap, katalah kita pergi ke kaunter, kata wang tak dituntut, kita bagi IC. Dia orang akan proses lah. Dengan menekan nombor IC tu, dia orang boleh bagi tahu maklumat kepada kita berapa baki-baki yang ada. Sebab dia ada satu peraturan juga di Accountant General ni, dia kena mempamerkan nama-nama ni semua ni melalui sekarang ni dipanggil di Perpustakaan Negara sebagai kewajipan. Dia ada rekod dia. Dia kena pamer. Jadi bila dipamer maka rekodnya ada. Jadi macam kalau tuan pergi ke Accountant General mana-mana dalam Malaysia ni pun, tunjuk nombor IC, dia orang boleh trace. Dia orang boleh trace. Kemudian itu step yang pertama. Step yang kedua, katalah ada bakinya. Mungkin RM100, RM500 atau RM10,000, kita tak tahu. Jadi dia akan berikan borang tertentu untuk diisi. Borang tertentu. Kemudian kita minta juga dokumen tertentu. Contohlah macam yalah photostat IC-nya. Kemudian diminta pula kita bagi nombor akaun yang aktif semasa. Maksudnya mungkin sekarang ni kita ada dengan CIMB ke dengan Maybank ke. Jadi kita bagi nombor akaun supaya proses pembayaran itu dapat dimasukkan melalui akaun tersebut. Jadi itu untuk proses yang biasa. Kan. Jadi bila proses biasa ni dia tak buat nak susah sangat, mana tuan tubuh, tuan diri itu pergi dan seterusnya dapatkan maklumat-maklumat itu dan tunggulah. Jadi dalam peraturan kita selalunya dalam tempoh sebulan kalau tidak ada masalah. Daripada hari mula kita pergi tu, kita isi borang apa semua, kita bagi backup dokumen yang tertentu. Dalam tempoh sebulan tu insya-Allah duit tu akan dipulangkan. Datuk, bagi mengelakkan berlaku kesesakan ataupun ialah beratur panjang di pejabat akaun negara, difahamkan ada satu aplikasi sedang dibangunkan untuk memudahkan semakan dalam talian. Perkembangannya? Kita sedar, insya-Allah mudah-mudahan mulai 2018 nanti
kita boleh buat online check. Jadi ini satu juga kemudahan kepada rakyat lah. Dia tak payahlah pergi. Yang pertama step dia kena pastikan dia ada tidak atau baki tu. Dulu. Kadang-kadang mungkinlah orang beratur-beratur ni kadang-kadang pergi tengok baki yang ada RM15. Tak berpadanan dengan effort usaha yang dia buat. Jadi kita sedang membangunkan satu aplikasi untuk memudahkan lagi rakyat membuat semakan. Jadi kalau dia tahu kita dia ada, menjadi baru dia langkah kedua proses permohonan untuk mengeluarkan baki yang ada itulah. Okey, baik Datuk. Kita ada terima pemanggil sebenarnya tadi dari Ipoh, dia menyatakan macam mana kalau situasi dia sendiri, dia kata ada 5 akaun. Dia berniaga dulu ada 5 akaun lah begitu Teri. Tiba-tiba pergi cek dia kata 1 akaun saja. Jadi ada tak situasi seperti ini, maknanya contohnya yang boleh diusulkan lagi macam nak minta periksa mungkin lagi 4 akaun ni ke mana perginya? Ada tak Datuk? Saya melihat bahawa apa yang accountant general uruskan mungkin pada kita ingat kita ada 5 akaun lah, sedangkan akaun ni pun dah lama kan? Jadi yang ni kita perlu sahkan balik, kena pergi balikkan dengan bank tertentu ataupun tempat-tempat atau institusi yang berkenaan lah. Tapi mengikut amalan, mengikut undang-undang, mereka-mereka yang terlibat ni sama ada syarikat ke, sama ada orang yang menguruskan tabung persaraan ke, sama ada mereka koperasi pertubuhan dan sebagainya, kemudian perbadanan ke apa, mereka ni ada satu tanggungjawab di bawah akta untuk melapor dan menghantar wang tersebut kepada AG. Jadi mengikut tafsiran undang-undang ni, maka tanggungjawab yang telah dibuat oleh majikan itu, itulah yang diterima oleh AG. Tapi mungkin macam saudara ni tanya, dia kata dia ada 5 akaun, tapi yang hanya dalam rekod AG hanya satu. Mungkin yang 4 lagi kita kena buat siasatan. Jadi tanggungjawab itu satu, tugas AG tadi ni dia ada kuasa juga memeriksa secara orang kata menurut akta ni dia boleh pergi dan pasti cek dengan majikan ke dengan institusi yang berkenaan tu, dia ada kuasa untuk periksa, dan mereka ni pula tak boleh menahan AG ni untuk memeriksa berkaitan dengan wang tak dituntut. Sebab di bawah akta. Jadi saya ingat saudara ni mungkin dia kena perlu pergi lagi sekali lah untuk pastikan lah. Kalau dia kata dia dah kenal pasti akaun mana, maka dia boleh maklum dan mungkin kita boleh buat tindakan susulan. Okey, baik. Dalam kes agensi syarikat ni yang tak melaporkan, Datuk, kesalahan besar untuk mereka? Hukuman menanti? Ya, mereka ni juga, dia di bawah akta, mereka ada tanggungjawab untuk pastikan mereka memenuhi undang-undang ni. Dia kena selenggara akaun maklumat-maklumat tersebut. Kalau dia tak buat dengan betul, dia ada denda maksimum RM20,000. Kemudian dia kalau kata dia pula menghalang, dia denda tadi pula kalau kata contoh satu selenggara maklumat tu kemudian menghantar wang-wang yang tak dituntut itu kepada kaunter negara ni, dia boleh didenda sampai RM20,000. Mungkin juga dia boleh didenda RM1,000 setiap hari ikut hari tu. Jadi ini satu tanggungjawab yang berat dan yang mereka akan patuhlah. Kemudian mereka juga kalau sekiranya mereka cuba menghalang pegawai daripada pejabat kaunter negara membuat semakan dan sebagainya jalankan tugas ni pun, dia ada hukum boleh denda sampai RM5,000. Jadi itulah kita nak maklumkan bahawa undang-undang ni dibuat pun adalah untuk menjaga kepentingan bersamalah, kepentingan rakyat dan sebagainya. Bagaimana pula? Saya nak tambah lagi sikit tadi. Tadi kita bercakap soal individu. Ada juga kes macam contoh kita ni tinggal jadi waris. Mungkin bapa kita, mak kita meninggal. Kan? Ini pun kita boleh buat. Peringkat permulaan ni kita perlu bawa IC kita. Kemudian kita bawa surat mati, mungkinlah yang kita wakili tu sebagai waris ni. Dan juga katalah yang mati itu bapa kita, kita kena bawa surat matinya. Dan kita juga kena bawa surat beranak kita untuk mengesahkan hubungan kita dengan si mati. Jadi pergi ke pejabat AG ni dan kita boleh uruskan. Itu untuk memastikan yang pertama sama ada baki atau tidak. Tapi proses selanjutnya, katalah kalau kata ada baki RM10,000 contohnya, dia nak tuntut. Itu tuntut tu dia ada step lain pula. Sebab mungkin si mati ni ada 5 orang anak. Jadi dia adalah proses-proses pengurusan, pengesahan berkaitan dengan persetujuan waris anak-anak yang boleh terima kata akta tersebutlah. Jadi
dia orang ni perlu melantik seorang untuk menjadi wakil dan sebagainya, adalah itu proses-proses yang perlu kita dapatkan daripada pejabat akauntan jeneral. Akan diberi panduan nanti. Panduan akan diberikan. Peranan Jabatan Akauntan Negara Malaysia itu hanya untuk proses dan semak saja ke, ataupun pembayaran itu dibuat kita yang bayarkan, AG yang buat pembayaran. Okey. Jadi peranan AG ataupun akauntan jeneral, pejabat akauntan negara itu tadi, akauntan negara itu dia sebagai pendaftar. Okey. Timbalannya adalah timbalan pendaftar. Kemudian kita ada ketua section, ketua unit wang tak dituntut itu sebagai penolong pendaftar. Di negeri ini kita ada akauntan negara, pengarah peringkat negeri. Dia juga penolong pendaftar. Jadi sebab itulah kita buka peluang ni, buka ruang yang sebanyak mungkin, insya-Allah jadi sampai 25 tempat yang kita boleh pergi. Mereka ni satu peranan mengurus. Maksud mengurus tadi memastikan bahawa pihak-pihak yang berkenaan ni perlu melapor, menghantar duit. Yang kedua, proses membayar juga di tangan AG ni. Jadi AG ni pejabat akauntan negara ini mewakili kerajaan. Kerajaan memberi jaminan sepenuhnya kalau ada baki-baki yang ataupun yang sebut itulah dalam definisi awal yang empunya hak itu, kita jamin kita akan bayar. Tempoh masa jangan bimbang. Akta ni bermula tahun 1965 tapi dapat bergerak pada 1975. Sampai hari ini kita dah mengurus berbilion-bilion ringgit. Jadi janganlah kita bimbang, kita takut kata duit kita akan hilang. Cuma saya nak ingatkan, di bawah akta juga seksyen 11 ni menyatakan baki itu bila kita tuntut adalah baki daripada awal. Tak ada tambahan faedah. Tak ada kurangan. No? Kena ingat. Jadi jangan mungkin katalah dulu 10 tahun yang lalu ada 1,000, sekarang mungkin dah jadi 12,000. Ada bunga, ada apa nama, ada interest. Kita tak kena bayar. Tak bayar, no? Itu fix lah. Sebab apa? Logiknya saya kata sebelum ni pun orang tak berapa kisah sangat kan. Jadi kenapa kita nak kalang kabut nak tuntut? Betul lah. Sebelum tak kisah. Tak kisah kan. Jadi pejabat akauntan negara ni berperanan untuk mengurus, kemudian memastikan orang yang mempunyai hak itu dapat haknya. Jadi kita beri jaminan sepenuhnya duit dia tak hilang. Cuma isunya adalah banyak mana kan. Jadi inilah yang perlu rakyat ataupun orang yang terlibat ni faham. Dan dia tak perlu rush ke pejabat akauntan negara bila-bila masa saja boleh. Tak boleh. Bila-bila masa boleh. Tak payah dok nak ambil cuti lah. Tak payah. Tak payahlah. Kemudian yang satu lagi yang penting juga saya nak tekankan juga, kita tak pakai ejen. No? Ini penting ni. Jangan ada mungkin seseorang datang kepada kita telefon, cik, saya dapat maklumat cik punya akaun ada lebih kurang 3,000, saya boleh uruskan, tapi saya selalunya diberikan komisen 20% contoh. Kita ada menerima laporan ni. Jadi saya nak pesan kepada rakyat, jangan, pihak akauntan jeneral tidak pernah melantik siapa-siapa menjadi ejen. Kita juga tidak pernah mengenakan apa-apa fee kepada yang memohon ni. Jadi janganlah mungkinlah kita rasa untuk memudahkan kita, kita lantiklah. Tiba-tiba mungkin tengok cek akaun kita ada 50,000. Kalau 20% 10,000. Jadi kita tak, sebab kita pun dah tak tahu mana tahu habuan kita dia macam contoh dulu ni ke dapat insurans ke dapat dividen ke yang patut kita dapat dulu, tapi ialah zaman dulu-dulu mungkin masalah perhubungan. Sekarang ni tak ada masalah sebab kecanggihan teknologi. Zaman dulu hantar cek, lepas tu cek dipulangkan. Jadi itulah isu-isu yang menjadikan tuntutan itu kadang-kadang menyebabkan orang terkejut. Mengikut laporan yang saya dapat, tuntutan paling besar 6 juta ringgit dapat. Itu betul. Betul. Real case. Jadi maksud saya nak tekankan, kita tak pernah melantik ejen dan kita tak pernah memberi kuasa kepada mana-mana pihak untuk menjadi ejen kepada orang yang nak tuntut ni. Dan kita tak mau rakyat pun kadang-kadang mungkin nanti rasa tertipu, ditipu dan sebagainya. Tak boleh. Ini kita jelaskan, pejabat akauntan negara tak pernah melantik mana-mana dan memberi kuasa kepada siapa untuk menguruskan wang ataupun tuntutan ni bagi pihak orang lain. Wang tu boleh diperolehi dalam masa hari yang sama atau akan ada proses 30 hari. Dalam masa 30 dia hari. Kalau kita buat tuntutan, isi borang apa semua lengkap, tidak ada QRI. Maksud QRI ni tidak ada pertanyaan persoalan dan sebagainya. Maksudnya secara mudah itu 30 hari daripada siap kita submit dokumen yang diperlukan itu, insya-Allah
duit akan masuk dalam akaun kita. Okey. Tapi kalau mungkin ada query. Tapi selalunya pejabat kita sebaik mungkin kita tidak akan terima permohonan yang tak lengkap. Sebab nanti nak jadi satu masalah nak tolong proses, buat follow up apa semua. Jadi kita pastikan permohonan itu mestilah lengkap baru kita anggap itu sebagai permohonan. Okey, untuk ringkas situasi jiran Uzo Sebatang Kara. Jiran nak cuba tolonglah ni, nak cuba tanya WTD tu untuk pihak yang sakit tu. Macam mana caranya? Boleh tak? Ni sebab dia tak ada pertalian ni. Okey, kalau dia katalah contoh Sebatang Kara duduk di kampung, dia tak ada waris. Betul. Saya rasa pejabat akaunten negara boleh menimbangkan dengan syarat, bolehlah orang yang nak mewakili itu bawalah surat pengesahan wakil rakyat ke, ketua kampung ke, polis ke, pengesahan lah, maksudnya mengesahkan bahawa dia ni tak ada waris apa semua, jadi kawan ni nak cek saja, bukan tuntut, cek dulu. Cek dulu, insya-Allah kita akan bolehlah beri perhatian. Okey, baik, itu dia. Jadi yang paling penting pesanannya ialah jangan nak beratur panjang-panjang, tak payah nak ambil cuti, nak pergi buat tuntutan wang ni, tapi ambil masa sebab sekarang ni memang queue tengah panjang sebab tengah musim ni, sebab dia tular. Kita untuk maklumat sejak 2 minggu yang lalu kita telah menerima lebih kurang 84,000. Wow. Masih lagi sampai sekarang ni beratur panjang. Pelawat yang pergi buat hubungan di pejabat lah. Jadi saya nak pesan jugalah, tekankan jangan kita kelang kabut, kita relax. Kemudian jangan guna ejen. Itu yang paling penting. Okey, baik. Terima kasih banyak Yang Bapak Datuk Wira Osman Aziz, Kepala Menteri Keuangan 1 bersama kita berkongsi berkenaan dengan wang tak dituntut, dan diharapkan anda dapat banyak pencerahan berkenaan dengan perkara ini, dan pesanan daripada Datuk tadi diharapkan anda pegang betul-betul. Jangan guna ejen dan tak payah nak pergi beratur panjang. Ambil masa, take your time. Okey. Kalau mungkin ada pertanyaan, anda boleh layari saja laman Jabatan Akauntan Negara. Di situ juga disertakan dokumen-dokumen yang perlu diisi jika anda mempunyai wang yang tidak dituntut, untuk memudahkan lagi anda mengisi borang dan sebagainya. Baik. Selamat pagi Malaysia.